Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. First of all, minta maaf lambat buat video ni pasal aku baru saja sampai rumah lah. So, terlalu banyak yang terjadi sepanjang aku bekerja tu. Sepatutnya balik dalam jam 10 tapi end up jam 3 baru habis. So, aku memang plan untuk mengeluarkan video ni lebih awal lah, lebih kurang macam, tapi terpaksa aku lakukan lewat dan aku ingin juga mengeluarkan video ni. Dan satu lagi, minta maaf kalau penyampaian aku kurang bagus untuk video ni juga kerana terlalu penat lah. Dari jam 2 pagi aku bangun ni sebenarnya sampai sekarang ni aku belum tidur lagi. So anyway guys, perlawanan menentang Kuching City di Semlikas ni berakhir dengan keputusan 0 untuk Sabah dan 1 untuk Kuching City. Gol pada minit ke-75 jaringan pemain neutralisasi terbaru Malaysia iaitu Jordan Mintah. Aku ada tengok perlawanan ni pasal aku rakam perlawanan tu, dan antara reason kenapa video ni lambat dikeluarkan adalah aku melihat kembali perlawanan tu sepanjang 90 minit lah sebelum aku membuatkan ulasan ni. Jadi apa yang agak terkejut aku perhatikan di sini adalah terkejut, dan aku faham juga lah kenapa ia dilakukan apabila kita menggunakan sistem park the bus lah, lebih kurang macam tu, bertahan pada perlawanan ni dan menggunakan 5 defender, di mana Rawison, Dominic dan juga Ingham telah menjadi 3 center defender kita, dibantu oleh Ardines dan juga Harit Naim. So finally Harit Naim diturunkan pada perlawanan ni, dan hampir lama jugalah dia diberi kepercayaan sebelum Farhan Roslan dimasukkan, di mana bahagian tengah kita pula dikemudi oleh Gary Severobat, Kumar dan Wilkie, dan bahagian hadapan kita menggunakan 2 attacking pula, iaitu Jafri Chu dan juga Tierney. So seperti mana yang aku katakan tadi, apabila aku melihat formation 5-3-2 ni dengan menggunakan 5 pertahanan, aku tahu sudahlah apa niat JP untuk perlawanan menentang Kuching City ni, di mana ianya terbukti di sepanjang 90 minit perlawanan ni memang didominasi hampir sepenuhnya oleh Kuching City, di mana pula kita cuma menyerap tekanan ataupun serangan bertali arus yang sering kali dilakukan oleh Kuching City. At first, tactical ni memang nampak cukup menjadi, di mana kita berjaya mematahkan semua serangan, semua gerakan yang dilakukan oleh Kuching City. Mematahkan tu kemasukan hanya berjaya mengelakkan gol dilakukan lah. Apip pun begitu cemerlang pada malam ni, tapi untuk lebih kurang di bahagian D Sabah FC saja. Lepas tu akan di-conquer balik, pegangan bola akan kembali kepada Kuching City. Menjadi sistem ni, tapi aku tahu aku sudah merasakan macam yang di mana pada video sebelum ni pun aku ada mengatakan anggaran aku adalah Kuching City akan menang 2-0. Perlawanan ini berakhir dengan 1-0 kerana sekali lagi pertahanan Sabah yang cukup, aku boleh katakan ampuh jugalah pada perlawanan ni. Okey, tapi untuk kita bertahan di sepanjang 90 minit tu guys tanpa ada rehat, especially adalah merupakan satu tekanan yang besar untuk pertahanan kita, even sekalipun kita menggunakan 5 defender pada perlawanan ni. Dan ini telah terbuktilah apabila jaringan yang dilakukan oleh Jordan Mintah tu, aku boleh katakan tidak ada pemain, dia kira kosong lah, lebih kurang macam tu. Rawison berada di hadapan beliau, tapi Rawison sendiri pun aku rasa tidak cukup mempunyai ketinggian untuk menghalang bola tersebut. Itu silap dia sini. Kalau sekiranya lah mungkin Dominic Tan berada di position tersebut, ataupun Ingham ataupun Gaby, kemungkinan besar bola tu boleh ditanduk keluar oleh pemain Sabah FC. Unfortunately, pemain yang berada di situ adalah Rawison. Sekali lagi, dia tidak mempunyai ketinggian yang cukup lah bagi memintas bola tersebut, dan telah dihukum, dan peluang tersebut pula telah disempurnakan dengan baiknya oleh Jordan Mintah. So ini adalah pertama kali, selain daripada menentang JDT lah, pertama kali aku melihat Sabah FC bermain secara bertahan di sepanjang, ini masuk tahun keempat lah, di sepanjang 4 tahun Sabah FC berhasil di saingan Liga Super ni. Lebih kurang macam tu. So macam aku wow, begini rendahnya kita kah? So macam seolah-olah kedudukan kita di kedua tercorot ni telah membuktikan memang kita adalah tim yang bertahan saja di saingan Liga Super ni.
Lebih kurang macam itulah daripada pemerhatian aku. So sekali lagi juga ingin katakan sini, walaupun kita menggunakan 3 kelibat di bahagian midfield, tapi again penguasaan di bahagian tengah pun cukup gagal juga, memang tidak mampu untuk melakukan apa-apa, sehingga kita memerhatikan Jeffrey Chu dan Tini pun macam no point untuk mereka berada menunggu di atas. Mereka pun kita nampak sering kali turun sehingga ke bahagian Sabah FC sendiri bagi cuba membantu untuk menggerakkan bola tersebut. Dan sekali lagi di sepanjang pemerhatian aku, apabila Sabah FC cuba melakukan gerakan apa semua memang agak kelang kabut, memang agak tidak teratur. Aku boleh katakan sekali lagi di sini, first touch kita memang sekali lagi menghantui corak permainan kita. Tidak merancang pergerakan bola pun adalah merupakan salah satu benda yang memakan kita juga pada perlawanan ini. So basically perancang apabila bola dapat sama kita, apabila bola cuba digerakkan untuk membuat serangan, benda-benda seperti first touch, seperti passing, seperti tidak mempunyai idea di mana untuk bola tersebut perlu dilarikan, memang ketara besar lah pada perlawanan ini. Kalau even kamu tengok pertahanan Kuching City pun seperti Okosa dan juga Tanagawa, Yuri Tanagawa, memang cukup selesa berada di posisi mereka, yang macam mereka pun tidak perlu risau sangat sabar akan menyerang kerana bahagian midfield Kuching sudah pasti akan lebih awal mematahkan gerakan mereka, membuatkan juga sayap untuk back wing untuk Kuching City seperti Woods dan Raymond bersenang lenang lah berada di bahagian hadapan bagi membantu Saifullah dan juga pemain nombor 17 kata Asri itu. So maksudnya di sini kita membenarkan kombinasi ini wujud di antara Woods dan juga Saifullah, lepas tu dan juga Jamie Raymond untuk seringkali melakukan hantaran ke dalam kotak di Sabah FC. So ini adalah benda yang bagi aku, sekali lagi katakan pada awal video ni, ianya memberi tekanan yang besar untuk pertahanan Sabah FC. Yang aku risau ni, yes, aku perhatikan peluang tu memang kita mampu bertahan, tapi persoalan aku sekarang sejauh mana kita dapat menyerap serangan yang dilakukan oleh Kuching City itu. So itu adalah bagi aku kegagalan, antara kegagalan yang kita miliki lah pada perlawanan ni. Antara benda yang menarik sini, aku ingin menyentuh juga mengenai Harith Naim apabila diturunkan selaku wingback sebelah kanan. Mungkin anda tidak bersetuju dengan pendapat aku, tapi untuk pemain yang baru saja diturunkan as a starting 11 di saingan Liga Super penentang pasukan yang mempunyai reputasi yang cukup bagus sekarang dari segi serangan, jumlah gol dia cukup banyak Kuching ni sebelum menentang Sabah FC. Aku boleh katakan tidak cemerlang hari ini, tapi melakukan tanggungjawab beliau dengan bagus lah, walaupun sering kali macam seolah-olah dipermain-mainkan oleh Ramadan Saifullah ni, tapi bagi aku dia ada fungsi dia lah. Okey, di bahagian sana tu. Walau macam mana pun, sekali lagi untuk beliau selaku pemain yang jarang sekali turunkan, apabila turunkan pula menentang Kuching City, ia merupakan satu cabaran besar untuk beliau. Nampak sangatlah dia memang ada kemampuan tersebut, tapi pengalaman beliau yang menghalang untuk beliau beraksi lebih baik pada perlawanan ni. Antara satu lagi pemain muda yang diturunkan adalah pemain nombor 70 Fakhrul Iman tu, center midfield. Waktu aku nampak dia masuk, alamak kecilnya dia ni, macam mana ni mau ganti Gary Robat untuk bertahan. Tapi not bad beberapa pintasan yang cukup bagus beliau telah lakukan, especially di bahagian kotak di Sabah FC, yang berjaya mengeluarkan bola tersebut. Ianya adalah hantaran bola atau lolosan bola yang cukup berbahaya dilakukan oleh Kuching City, tapi beliau berada tepat pada kedudukan yang sepatutnya untuk menghalang bola tersebut. So aku puji untuk pemain yang sekali lagi baru turun di saingan Liga Super ni, dia mempunyai awareness yang cukup bagus. Lebih kurang macam tu. Lepas tu dia macam tidak kekok lah. Itu boleh aku katakan. So aku untuk Fakhrul ni mungkin sekali lagi terlalu awal untuk katakan, tapi potensi dia ada di situ. Mungkin boleh diberikan peluang lagi untuk beliau beraksi lah di saingan Liga Super. Dan ini juga merupakan satu pertama kalinya perlawanan di mana finally kita dapat menyaksikan banyak pemain anak muda Sabah FC dimasukkan dalam perlawanan sebegini. Tapi again,
even penambah-penambah aku sebut sebentar tadi mempunyai persembahan yang cukup bagus dan dimasukkan lagi beberapa pemain-pemain tempatan kita. Cuma untuk mereka membantu Sabah FC untuk kembali kepada perlawanan ni, mereka satu tidak mempunyai masa yang cukup bagus. Kedua, of course, pengalaman mereka untuk berada di perlawanan yang mempunyai tempo dan intensity yang sebegini tidak cukup membantu Sabah FC. Itu boleh kurang macam tu. Tapi cerita pasal kemasukan pemain ni, selepas Jeffrey Chu dikeluarkan, Jeffrey Chu memang fail lah malam ni. Itu boleh aku katakan lah. Beberapa musim sebelum ni beraksi cukup bagus. Bila masuk musim 2025-2026 ni, aku boleh mengatakan agak merundum persembahan beliau. Aku tak pasti kenapa. Mungkin adalah positioning ataupun apa yang telah diarahkan oleh JP itu membuatkan beliau tidak boleh beraksi seperti mana yang kita saksikan pada musim-musim sebelum ni. Tapi again, sekali lagi katakan, sebaik saja masuknya Farhan, barulah ada nampak macam gerakan yang sempurna yang telah dilakukan oleh Sabah FC. Ada lebih kurang yang Adin Muyajic tu yang sikit lagi gol tapi offside. Itu satu. Lepas tu Farhan juga mempunyai peluang untuk menghasilkan gol tapi tersasar sikit saja daripada gawang gol Kuching City. So ini pun antara benda yang aku dah berapa faham lah kenapa Farhan tidak dimasukkan as a starting 11 pada perlawanan ni. Kenapa Farhan lebih digunakan selaku impact player pada perlawanan ni. Lepas tu dimasukkan pula pada minit ke-70 lebih, tinggal berapa minit saja untuk beliau cuba membantu Sabah FC. Lebih kurang macam tu. Kerana segala benda yang aku cakap tadi, yang pergerakan Sabah tidak teratur, tidak terancang, pasingan tidak bagus, apabila Farhan masuk, baru benda ni wujud. Itu yang ingin aku sentuhkan sekali lagi, di mana memang aku inginlah gandingan hadapan yang ingin aku saksikan sekarang ni adalah Kumaran, Darren Lock dan juga Tierney, ataupun Kumaran, Darren Lock dan juga Farhan, ataupun somewhere kita boleh meletakkan 4 nama yang aku sebut tu. So maksudnya aku ingin melihat gabungan seperti sekali lagi Tierney, Kumaran, Darren Lock dan juga Farhan ni. So Aidin Muyajic will be somewhere in between lah, lebih kurang macam tu. Pasal sekarang ni so far Aidin Muyajic tidak macam berapa terbukti kemampuan beliau, di mana Darren Lock pula aku merasakan kenapa beliau tidak boleh menjaringkan gol kerana dia out of position. So aku ingin melihat Darren Lock kembali ke position beliau untuk cuba melihat kembali lah sama ada gabungan 3 serangkai ini boleh menjanakan sesuatu. Tapi walaupun macam mana pun, sekali lagi ianya juga tidak akan boleh terjadi sekali lagi sekiranya bahagian tengah Sabah FC ini tidak diperbaiki. Itu yang isu sebenarnya lah sepanjang 6 perlawanan ni aku saksikan di sini adalah isu sebenar adalah bahagian midfield Sabah FC ni memang cukup berlubang, memang tidak mampu untuk menggerakkan Sabah FC. So itu adalah punca terbesar lah despite all of the thing yang aku mention sebentar tadi. Jadi itu adalah ringkasan yang aku boleh katakan untuk perlawanan Sabah menentang Kuching City ni guys. Again, aku cuba yang terbaik tapi jam kepala aku sekarang ni, penat betul aku ni. Aku perlu tidur sebenarnya untuk kembali ke aku punya state of mind asal aku. So okay guys, itu adalah ulasan yang secara ringkas dan terbaik cuba aku lakukan untuk anda tentang perlawanan ni. So bagaimana pula pendapat anda, letakkannya di ruang komentar di bawah. Bertemu lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.